الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar sihat. Pertama sekali saya nak mohon maaf, paksa makan gula-gula malam ni. Rasa gatal-gatal tekak, nak terbatuk. Demam 2-3 hari, lepas tu dah sembuh, hilang suara. Ni dah ada suara balik dah, cuma dia masih lagi ada. Semoga Allah Ta'ala beri kita kesihatan dan kekuatan untuk meneruskan amal ibadah, insyaAllah. Malam ni kita sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, Fiqh Mazhab Syafi'i. Seingat tanda saya di sini kita sedang bincang tentang wudu. Kita sedang berbincang tentang berwudu, rukun-rukun wudu. Masih lagi dalam bab taharah, cuma berkenaan dengan wudu. Seperti yang kita pernah sebut sebelum ini, di dalam taharah ni ada 4 perkara yang besar, iaitu wudu, kemudian tayammum, kemudian al-ghuslu, mandi, dan yang keempat adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Selepas qada hajat, kita istinja, itu membersihkan najis. Adapun wudu dipanggil bukan setakat menghilangkan najis, itu lain. Ini mengangkat dan menghilangkan hadas. Ada beza antara hadas dan najis. Najis pada fizikal, hadas itu tidak boleh dilihat. Jadi diletakkan perbincangan wudu itu di depan kerana dia lebih penting dan lebih mulia, kerana dia dapat mengangkat hadas, bukan setakat menghilangkan najis. Dan disusuli dengan tayammum, kerana tayammum adalah pengganti kepada wudu. Apabila tak ada air, maka bertayammumlah. Kemudian disusuli dengan mandi dan juga beristinja. Dan kata Ibnu Hajar, wudu ini penting dan mulia kerana 2 perkara. Secara umumnya wudu ini adalah ibadah. Yalah, kita beribadah dengan berwudu. Tetapi bukan setakat ibadah ini saja, wudu ini dijadikan sebagai satu ibadah khusus pada nabi-nabi yang terdahulu. Wallahu alam kaifiatnya macam mana, tapi dinyatakan bahawa nabi-nabi terdahulu juga beribadah dengan berwudu. Tidak pada umatnya, hanya kepada nabi-nabi saja. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah Ta'ala muliakan dengan bukan setakat dijadikan wudu itu ibadah kepada nabinya, tetapi dijadikan juga ibadah kepada umatnya. Jadi hari ini kita berpeluang beribadah dengan ibadah para nabi. Dan selain itu, ada hadis yang Nabi nyatakan bahawa umat Nabi Muhammad ini akan dipanggil pada hari kiamat dengan
ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin ni maksudnya lebihan-lebihan wudu. Ghurrah ni maksudnya lebihan wudu pada kepalanya. Apabila kita basuh muka, ada lebih kat kepala. Basuh kepala dilebihkan sampai ke belakang. Lebihan-lebihan basuh muka dan kepala itu panggil ghurrah. Muhajjal ni maksudnya orang yang basuh tangan, basuh kaki dan dilebihkan basuhan pada tangan dan kaki. Maka mulianya kita semua ni yang beramal dengan wudu itu, kerana Allah Ta'ala kenal, Allah Ta'ala panggil kita di hari akhirat dengan membezakan umat Nabi Muhammad dengan umat lain. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad sahaja yang ada cahaya yang keluarnya daripada kesan-kesan wudu. Jadi di samping kita beramal, kita amal betul-betul lah, menghayati bahawa ini adalah ibadah yang mendatangkan fadilah yang besar. Baik, kita sedang membincangkan rukun yang kedua. Rukun yang pertama berkenaan dengan niat, kita bincang. Yang kedua iaitu membasuh muka. Membasuh muka. Kata pengarang kitab rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin, diwajibkan membasuh bahagian zahir muka berdasarkan firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Wajah-wajah ni maksudnya ma yatawajjah, apa yang kita nampak di depan. Apa yang kita boleh nampak di depan itu namanya wajah. Membasuh muka adalah ijma' seluruh ulama. Muka ialah bahagian hadapan bagi sesuatu. Kan kalau kata kereta, wajahnya belah depan tu lah. Kita tak boleh duduk belah belakang ni kata ni wajah ni, tak. Wajah ni ma yatawajjah, benda yang duduk di depan. Had muka bermula dari tempat tumbuh rambut ataupun anak rambut di bahagian atas dahi hingga ke dagu, ataupun penghujung janggut secara menegak. Maksudnya bermula daripada tempat tumbuh rambut yang pertama di atas ni, berakhir di mana? Hingga ke dagu. Disebut dagu, kita kenal dagu ni dagu lah. Tapi berakhirnya tu berakhir di mana? Adakah betul-betul sampai kat sini stop? Tak. Disebut dalam penghujung janggut, maksudnya di bawah dagu. Tulang dagu ni masih lagi dianggap kawasan muka. Jadi kita basuh tu bukan sampai sini lah, kita stop kat depan ni, tak. Dia kena basuh sampai ke bawah. Jadi kawasan yang ada janggut ni sehingga habis bahagian janggut ni. Kalau bagi lelaki lah, bagi perempuan tak ada janggut pun dia kena faham macam tu lah. Sehingga bawah tulang dagu, itu bahagian muka kalau diukur dari atas ke bawah. Manakala secara melintang ialah dari anak telinga sebelah kanan hingga anak telinga sebelah kiri. Anak telinga ni sini sampai ke sini. Jadi telinga tak termasuklah. Jadi apabila kita tahu dah atas hadnya mana, kiri kanan hadnya mana, maka kita buat garisan. Yang mana di antara garisan yang menemukan 4 titik tadi, atas, tepi, bawah, kiri ni, itulah kawasan wudu. Dan balik nanti ambil pen marker garis kat muka. Start daripada atas ni, buat titik-titik temu kat tepi. Apabila daripada atas kita tarik sampai ke tepi, maksudnya apa? Sideburn ni masuk sekali. Sideburn ni, bahagian rambut kat sini masuk sekali. Dia bukan bersini terus macam tu, bukan straight gitu. Dia bulat. Bulat. Sebab ni pun nampak bahagian depan. Jadi kita gariskan bulat sampai ke sini. Jadi waktu kita basuh muka tu pastikan semua itu kena diratakan air. Sebab perbuatan yang dituntut adalah membasuh. Apabila disebut basuh, dia kena ratakan air. Dia berbeza dengan sapu. Sapu gitu je, tak perlu diratakan air.
Jadi yang mungkin ada isu sikitnya kalau perempuan kan. Perempuan kat telinganya ada saipan, sama juga macam lelaki, cuma perempuan rambutnya panjang sikit. Saipan ni pun panjang lah. Jadi saipan yang ada pada perempuan ini wajib dibasuh. Walaupun panjang sampai ke pintu surau tu, kena basuh sampai ke hujung. Sebab apa? Sebab dia dianggap rambut ataupun bulu yang tumbuh di muka. Rambut ataupun bulu yang tumbuh di muka wajib dibasuh semuanya. Beza dengan kepala. Sebab kepala dituntut sapu kepala, bukannya basuh kepala. Jadi apabila sapu kepala, sapu kat bahagian depan lah, ataupun bahagian mana yang masih lagi dianggap kepala. Tapi kalau kita nak lurut rambut sampai ke hujung, itu tak perlu. Tapi muka, basuh muka dia kena. Sebab kawasan ini masih lagi dianggap kawasan muka. Jadi setengah-setengah kita tengok apabila nak berwudu kan, dia tariknya rambut ni ke belakang kan. Dia sangkut belakang telinga dia. Kadang lelaki pun, lelaki yang rambut panjang kan, waktu dia nak berwudu, dia tarik rambut dia ke belakang ni. Jadi saipan dia ni tertarik sekali masuk di belakang telinga. Jadi waktu dia berwudu, dia hanya basuh ni kat sini. Jadi rambut saipan yang panjang yang ke belakang tu tak dibasuhnya. Maka itu tak sempurna lah. Jadi kena faham, apa sahaja yang tumbuh di kawasan muka wajib untuk dibasuh. Ya. Maksudnya dia sikat awal-awal kan? Ya, dia sikat awal-awal. Sebelum dia wudu dia dah sikat ke belakang, maka dia tak basuh lah rambut tu dan saipan dia tu. Jadi kalau tak salah rambut panjang, cuma waktu nak berwudu kena ada ilmu lah. Yang tumbuh di bahagian saipan ni turunkan di sini. Jadi kita basuh tu, basuh sekali dengan rambut tu. Tak sah. Itu ceritanya. Apabila basuh kawasan muka tidak menyeluruh, maka tak sah. Tengok apa kata pengarang ni. Diwajibkan juga membasuh bulu kening, misai, janggut yang nampak dilihat dan yang tidak nampak dilihat, kecuali jika janggut yang tebal, maka memadai dengan membasuh bahagian zahirnya sahaja. Kan? Kening ni, bulu mata ni, misai, walaupun tebal macam mana pun kena basuh dengan air. Sebab perbuatan yang dituntut adalah irsilu, basuh. Cuma bulu hidung tak termasuk lah. Yang kata masuk dalam hidung itu bahagian dalam. Jadi kecuali janggut disebut tadi kan, kecuali janggut yang tebal, maka memadai kita sapu, basuh di bahagian luar saja. Contoh janggut tebal macam mana? Tutup Arab tu lah biasanya, yang tak nampak terus dia punya warna kulit dalam. Dia punya tumbuh tu start daripada bawah bibir ni habis ni sampai ke atas ni tebal. Itu tebal lah. Jadi yang tebal ni waktu dia nak berwudu, dia cukup dengan meratakan di atas janggut dia yang tebal, sapu ke atas. Kalau ikutkan kena ratakan sampai ke kulit. Tak kalah dia nak masukkan ke dalam, masukkan ke dalam hukumnya sunnah. Tapi kalau dia start dia tebal, dia hanya menyapu di bahagian luar saja, basuh di bahagian luar saja, itu dah dianggap memadai. Kalau yang nipis macam ni, nipis kan, susahlah nak tengok orang kita ni, orang Melayu kita ni janggut tebal macam orang Arab tu kan. Kalau sikit-sikit tebal tu masih lagi nipis lah. Kalau kita boleh nampak lagi dia punya warna dagu dia ataupun pipi dia. Jadi kalau nipis wajib ratakan dan wajib sentuhkan air pada kulitnya, kecuali yang tebal sahaja. Ini adalah bersandarkan kepada hadis riwayat Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa gharafa ghurfatan wa ghasala biha wajhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu baginda mencedok air sebanyak satu cedokan dengan tangannya dan baginda membasuh mukanya dengan air itu. So itu perbuatan Nabi basuh, dan sahabat-sahabat melihat Nabi menyapu di bahagian
zahirnya sahaja. Sekali cedokan tidak boleh menyampaikan air hingga ke bahagian akar janggut yang tebal. Ini kesimpulan para ulama. Apabila dalam hadis pun Nabi satu tu, Nabi tu ratakan pada ni tanpa Nabi ambil air yang baru masukkan ke dalam janggut, itu bermaksud sapuan di luar janggut yang tebal dah memadai. Janggut yang tebal tadi tu kerana bahagian dalam janggut adalah seperti bahagian di dalam mulut dan hidung. Kita tak perlu nak masukkan dalam mulut, masukkan dalam hidung, tak wajib. Hukumnya hanya sunat sahaja masukkan air dalam mulut dan hidung. Sebab ada yang membincangkan apabila kita kata wajah ni ma yatawajjah, apa yang nampak dari depan. Maka mulut tu pun apabila kita buka nampak akan kat dalam. Maka dia kata mulut pun kena basuh. Mata tu orang nampak tak dari depan, nampak mata pun kena basuh. Ini pandangan yang tidak ada asas lah. Para ulama tak ajarkan begitu. Dalam lubang hidung, dalam mulut, dalam mata tak perlu basuh. Yang basuh hanyalah bahagian luarnya sahaja. Cuma apabila kita berwudu, disunatkan kita menggosok di bahagian celah-celah ni. Apabila kita tutup kelopak mata kita ni kan, tutup mata, kita gosok-gosoklah bahagian celah-celah tu. Sebab kalau setengah orang apabila dia bulu tutup mata je ni kan, tutup kuat macam tu dia tutup. Jadi mungkin air itu tak sampai ke celah-celah kedutan mata dia. Jadi disunatkan apabila kita dah sapu air ke muka, maka kita gosok-gosok supaya air itu rata pada keseluruhan muka kita. Sebab tu wuduk ni kita kena ambil dengan cermat lah. Sebab dia berkait dengan sah dan tak sah. Baik. Tapi tak bermaksud Islam ni ataupun fiqh ini nak ajar kita supaya kita jadi was-was. Gosok habis sebelah wuduk, tadi kena ke tak bagaimana? Dia dah mula jadi was-was. Disebabkan dia belajar secara detail. Tak. Fiqh nak ajar kita detail, bukan nak suruh kita was-was, tapi nak suruh kita lebih cermat. Waktu kita buat tu buat betul-betul. Dah habis-habislah, tak payah nak fikir lagi. Sebab kita dah buat betul-betul. Baik. Akan tetapi membasuh keseluruhan janggut yang mengurai panjang melepasi paras muka adalah wajib. Maksudnya sebab dia dah tumbuh, janggut ni dia dah tumbuh daripada kulit muka, dagu. Walaupun dipanjang sampai ke sini, sampai ke perut, dia tetap kena dibasuh, sama macam hukum saipun tadi tu. Sebab dia tumbuh di kawasan muka. Maka apabila dia sapu muka, dia kena tarik lurus sekali janggut itu sampai ke bawah. Sebab apa? Sebab panjang. Wajib sebab dia tumbuh di kawasan muka. Jadi itulah. Apabila kita dah tahu, mungkin sepalamak sebelum ni macam tak apalah, bertaubatlah dan lakukan yang betul lah selepas ni. Yang lepas-lepas tu kita bertaubat. Yang mana kita ingat bila yang kita buat macam tu, cubalah untuk qada. Kalau tak ingat tak apalah. Moga Allah Ta'ala mengampunkan. Dan memang kaedah pun, Allah Ta'ala tak akan menghukum orang yang tak tahu. Jangan kita habislah ni, dan umur dah 50 tahun, 60 tahun, habis semua solat tak sah. Allah Ta'ala tak akan menghukum orang yang tak tahu. Tapi selepas dia dah tahu, sebab tu Allah Ta'ala akan hukum dia lah kalau dia masih lagi buat. Baik. Cara membasuh muka ialah dengan mencedok air menggunakan kedua tangan dan memulakan basuhan dari bahagian atas muka, iaitu bahagian atas dahi, dan melurutnya ke bahagian hingga ke bawah, ke bahagian bawah hingga ke bahagian bawah dan start daripada atas bawah. Ini kerana Rasulullah SAW berbuat sedemikian dengan melalukan kedua tangan baginda ke atas permukaan wajahnya dengan air sehingga membasahi keseluruhan wajahnya. Itu cara Nabi buat. Tapi kalau nak basuh daripada bawah dulu naik ke atas, boleh lah. Basuh daripada tepi dulu
Ini belajar fiqh kita buat andaian supaya kita faham. Disebut di sini itu afdal sebab Nabi buat. Jadi kalau kita tak buat macam tu, kita mulakan daripada bawah dulu, bawah naik ke atas, sah tak? Sah. Sebab yang wajibnya adalah seluruh anggota muka ini dibasuh rata dengan air. Itu poin dia. Nak basuh dari mana dulu, atas dulu, bawah dulu, tak kisah. Sah. Cuma yang sunnahnya dari atas ke bawah. Sebab Nabi buat macam tu. Diharuskan juga meratakan air pada keseluruhan wajah dengan menggunakan satu tangan. Afdal tadi pakai dua tangan sebab Nabi buat, Nabi cedok. Tapi kalau nak pakai satu tangan, boleh, tak ada masalah. Jadi kita tahu dah yang mana lebih afdal, maka kita carilah dan kita beramallah dengan yang lebih afdal. Diharuskan juga meratakan air pada keseluruhan wajah dengan menggunakan satu tangan. Ini pun ada hadis juga. Thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Ini pun Nabi buat. Boleh. Kita pun boleh beramal. Satu tangan pun Nabi buat. Kemudian baginda mencelup tangannya di dalam bekas air, lalu baginda membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Namun membasuh muka dengan menggunakan kedua-dua tapak tangan adalah lebih utama. Baik, itu untuk rukun yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Ini kita bincang yang wajib. Nanti akan disusuli dengan perbincangan yang sunnah. Kita tak sebut lagi basuh 3 kali ke apa ke. Itu yang dalam sunnah. Baik, yang ketiga, rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Membasuh dua tangan hingga ke siku adalah satu dari rukun wudu menurut ijma' ulama. Firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu, dan basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Oleh itu, ilal marafiq dalam ayat ini bermaksud ke siku. Ila ni maksudnya ke, dari sini ke sini. Tapi dalam ayat ini bukan setakat bermaksud dari tangan hingga ke siku, tapi menunjukkan bahawa tangan dan siku bersama siku. Maksud siku tu pun dituntut untuk dibasuh. Kata bersekali ataupun termasuk siku. Tangan hingga siku. Sebab kalau kita sebut tangan hingga siku, mungkin balik nanti dia gariskan. Kan? Siku dia buat marker pen, dia garis. Maka apabila dia berwudu, dibasuh ngam-ngam sampai ke garisan tu, dia stop. Jadi tak menepati apa yang dikehendaki. Yang dikehendaki adalah basuh tangan hingga ke siku, bermaksud basuh tangan dan siku. Maksud siku tu pun kita kena basuh. Apabila kita basuh siku, dia takkan hanya pada garisan siku tu saja, dia akan lebih lagi. Sebab tu disebut ghurran muhajjalin tu. Lebihan daripada kawasan wudu tu akan ada cahaya. Jadi basuh sekali pipe kan, bila sampai ke sini jangan lupa tangan kita tu digosok di bahagian siku. Bukan kata sampai kat sini saja, bawah ni pun kena gosok. Maka wajib membasuh dua tangan termasuk jari jemari, dua tapak tangan serta dua lengan hingga ke siku. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan tentang sifat wudu Nabi. Beliau, yakni Abu Hurairah, mengambil wudu, lalu beliau membasuh muka dan menyempurnakan wudunya. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya hingga melampaui ke bahagian lengan atas. Basuh tangan hingga melampaui ke lengan atas. Lengan atas ni inilah. Ini lengan atas. Jadi Abu Hurairah apabila dia nak tunjuk wudu, cara macam mana Nabi berwudu, dibasuh seolah-olah sampai ke bahagian pertengahan lengan atas ni. Lalu beliau membasuh tangan kirinya hingga melampaui ke bahagian lengan atas, sama juga kiri. Jadi itu menunjukkan bahawa tuntutan untuk basuh tangan
bukan hanya basuh sampai ngam-ngam di siku, tapi melebihi siku. Siku tu pun kena basuh. Itu maksudnya. Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri adalah sunnah menurut ijma' ulama, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam bab sunnah tadi. Maksudnya tangan hingga ke siku tak kira dari mana ke mana. Memang afdalnya apabila orang kata tangan ke siku, mula di tangan dulu lah. Tapi kalau kita nak basuh daripada siku dulu, kan sekarang ni buka payah tu dia letak siku dulu, boleh, tak ada masalah, sah je solat dia. Cuma dari sudut menghayati ayat ini, dia tak termasuk dalam kategori itu lah. Ayat sebut tangan hingga ke siku, tapi sah ke tak? Sah. Diwajibkan membasuh seluruh bulu, kulit serta kuku. Sekiranya kotoran terkumpul di bawah kuku yang dapat menghalang air sampai kepadanya, ataupun terdapat cincin yang boleh menghalang air sampai ke kulit, maka tidak sah wuduknya. Walaupun kecil, kawasan tu kecil je, ada benda yang menghalang air daripada kena ke kulit, liquid ke, dan benda-benda yang tebal lah. Kalau macam dawat pen, itu dia tak dianggap sesuatu yang menghalang. Dia kena ke atas kulit kita tu, kita tuang air pun, air tu boleh sampai ke kulit. Tapi kalau benda yang tebal, cat kan, dia mengeras, gam kasut semua kan, dia melekat, menyebabkan ada satu lapisan di atas, dan air tak boleh kena pada kawasan tu. Dia berwuduk dan wuduknya tidak sah. Kalau kata dia solat, lepas solat dia perasan ada cat, walaupun sikit, sebab dia anggap sesuatu yang menghalang. Pun maksudnya kecil tu pun menghalang daripada air terkena pada kulit. Jadi kalau dia perasan selepas solat, apa dia kena buat? Qada balik, dia kena solat balik. Pagi buat kerja cat rumah, kan, sampai tengah hari stop. Jadi pergi solat zuhur, lepas solat zuhur tak buat dah, tak cat dah, makan, kan. Petang pergi solat asar. Selepas solat asar baru perasan. Selepas solat asar tengok, ada cat lah kat kawasan ni, tak nampak. Ataupun ada orang tegur dia kan, ada cat, masih lagi terang kat sana. Jadi dia kena qada solat apa? Dia kena buat andaian bila cat ni mengena pada tangan dia. Andaian dia tak dapat tidak, dia kena ambil daripada awal lagi, sebab dia cat sehingga tengah hari. Maka termasuklah solat zuhur tadi, dia kena qada. Lainlah kalau selepas dia berhenti zuhur, solat zuhur. Selepas solat zuhur disambung lagi. Lepas zuhur disambung lagi, berhenti asar, pergi solat asar nampak ada. Maka dia kena qada yang mana? Dia kena solat balik yang mana? Asar sahaja. Sebab dia beranggapan bahawa yang kena tu sebelum dia stop solat asar tadi. Itu cara dia. Ambil aqrab zaman, maksudnya ambil yang paling dekat. Baik. Wajib menghilangkan segala kotoran serta menggerak-gerakkan cincin agar air dapat sampai ke kulit. Kalau cincin yang kita pakai itu agak ketat, kan, kena digerak-gerakkan dia. Sebab waktu berwuduk tu takut ketat dia tu kan. Dia pakai cincin ni satu kelebihan dia. Kelebihan dia adalah kita boleh pantau berat badan. Dan apabila dia rasa macam cincin ni dah ketat dah, maksudnya dia dah berisi dia tu. Kan, dia dah bagi amaran dia tu. So kena buat sesuatu lah untuk turunkan balik. Jadi kalau ketika berwuduk kena gerakkan. Kita pakai tak apa, tak payah buang pun tak apa. Yang penting dia pakai tu waktu kita wuduk, kita gerak-gerakkan supaya air boleh masuk dan kena pada kawasan kulit. Sama juga dengan jam. Sekarang ni orang pakai jam dah tak buka jam lah. Jam yang jenis boleh masuk sungai lah apa kan. So kena gerak-gerakkan supaya air tu kena.
Sekiranya sebahagian tangan terpotong ataupun pudung, maka wajib membasuh bahagian yang tinggal daripadanya, kerana terdapat kaedah fiqhiyah berbunyi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dilakukan tidak gugur dengan sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Kaedah fiqhiyah lah. Maksudnya kalau tangan dia terpotong dan potong itu melebihi kawasan siku, dia kata terpotong kan, dia tak sebut maka wajib masuk bahagian yang tinggal. Ini kalau masih lagi ada lah, maksudnya potong kat tengah-tengah ni kan. Sini siku, potong kat sini. Jadi waktu dia nak berwudu, kena basuh ke tak? Wajib basuh, sebab itu masih lagi anggota wudu. Masih lagi anggota wudu. Dia kata, dia dah tak ada tangan dah, ada sikit je ke situ. Alah, sikit tak kira. No, selagi mana dia kawasan wudu, selagi tu dia wajib basuh. Tapi kalau yang terpotong tu kat atas ni, kan, sampai siku kat sini, ni terpotong daripada atas ni, wajib tak dia untuk sapu? Tak wajib dah, sebab itu bukan kawasan wudu. Cuma disunatkan disapu juga di bahagian yang masih lagi ada tu. Sebab dah tak ada dah kewajipan, dah tak, itu dah bukan kawasan wudu. Jika tangan yang terpotong bermula di bahagian siku, tetapi masih lagi terdapat tulang permukaan lengan, maka wajiblah membasuhnya. Tadilah, maksudnya kalau potong tu lepas daripada siku, kena basuh lagi. Jika tangan terpotong mulai bahagian melepasi siku, maka disunatkan. Kalau terpotong atas ni, hukumnya sunat. Ini dilakukan agar anggota yang masih tinggal tetap dibersihkan serta bertujuan melebihkan basuhan, atau disebut sebagai tahjil. Tadilah kita sebut ghurran muhajjalin, tahjil maksudnya lebihan daripada basuhan tangan dan kaki, iaitu membasuh melepasi anggota wajib pada bahagian tangan dan kaki walaupun tidaklah diwajibkan. Kalau dia dah terpotong ke atas ni, disunatkan juga basuh. Sebab apa? Nak dapat fadilah tadi tu, nak dapat cahaya tadi tu. Jika seseorang yang pudung tangan tidak mampu mengambil wudu, hendaklah dia meminta bantuan orang lain supaya mengambil wudu untuknya, sama ada bantuan yang diberikan tersebut secara sukarela ataupun dengan dibayar upah yang sewajar. Jadi berwudu ni tak wajib ambil sendiri. Kalau ada keuzuran, boleh minta tolong orang lain ambilkan. Duduk kat hospital dan warded sakit, jadi waktu nak berwudu, nak solat, nak berwudu, kita sendiri tak mampu sebab nak bergerak pun susah, tangan pun kan. Jadi minta tolong orang lain tolong wudukan. Begitu juga dengan tayamum. Nak wudu tak boleh sebab semua dah berbalut kan. So nak ambil kaedah nak bertayamum, nak mudah lagi, boleh. Nak tayamum sendiri pun tak boleh sebab tangan dua-dua ni. Jadi minta tolong orang lain tayamum, boleh. Jika seseorang itu memiliki jari yang lebih, maka wajib dia membasuhnya sebagai langkah berhati-hati, ihtiyat dalam menunaikan ibadah. Sekiranya terdapat lubang pada tangan, maka hendaklah dibasuh bahagian dalamnya, kerana ia termasuk bahagian zahir tangan. Ada jari lebih, semua ada 10 jari, tapi Allah Ta'ala jadikan dia ada 6 jari. Sebelah tangan ada 6 jari. Maka yang lebih tu kena basuh tak? Kata pengarang kitab, basuh untuk berjaga-jaga. Jaga-jaga dari sudut apa? Dari sudut kot-kot. Kita duk rasa semua orang 5 jari je. Jadi yang wajibnya basuh macam orang lain, basuh dah 5 jari. Tapi yang ke-6 tu, jaga-jaga. Kot-kot itu Allah Ta'ala, kita tak tahu yang mana satu yang dianggap penambahan jadi ke-6 tu. Dan kita duk rasa makin yang hujung ni lah. Rupanya yang tambah tu yang kat tengah-tengah, katakan. Jadi sebagai nak selamat, basuhlah semua yang 6 jari tu. Dan begitu juga kalau tangan berlubang, kawasan wudu, kata kaki ke kan, tangan kat sini berlubang daripada tapak tangan ni sampai ke belakang, kan? Dan berperang dulu, tahan pistol pakai tangan, katakan.
berlubang. Jadi berlubang tu dia punya tumbuh kulit, dia punya tumbuh isi tu memang nampak lagi lubang, guys. Jadi macam mana waktu dia nak berwudu? Kata pengarang, lubang tu pun kena diratakan air, kena basuh. Sebab itu dianggap kawasan zahir yang kita boleh nampak. Dia bahagian luar. Ini wajib itu dibasuh. Baik, itu habis rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Sapu sebahagian kepala. Firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu. Ini dah beza dah perbuatan. Tadi basuh, ini masuk sini sapu. Kepala adalah bahagian yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Itu tahulah. Sapuan kepala paling minima ialah menyapu seurat rambut dengan menggunakan sebatang jari. Minima dalam mazhab Syafi'i. Sebab yang dituntut adalah sapu. Banyak mana sapu, ikut suka hati lah. Tak didetailkan. Ini kalau dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai zanniyud dilalah, pendalilan yang tidak disepakati. Sebab tu dalam mazhab Hanafi lain pandangannya, mazhab Maliki lain pandangannya, mazhab Syafi'i apabila disebut sebagai sapuan, maka satu tapak tangan pun sapu, satu jari pun sapu. Maka minimanya Imam Syafi'i kata satu jari. Kan? Jadi sapu kat mana? Dekat kepala. Kat kepala tu kalau kena rambut paling kurang berapa? Satu helai pun dia akan kena rambut. Sebab tuntutannya adalah ru'us, kepala, sapu kepala. Bukan sapu rambut, sapu kepala. Jadi kena bermula daripada bawah. Maksudnya kita sentuh, kalau kita start daripada atas kan, sentuh kita tak perlu nak lurus sampai ke hujung rambut, tak perlu. Sebab bukan dituntut untuk sapu rambut, dituntut untuk sapu kepala. Ya? Kan? Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau orang perempuan kata susah nak wudu, kena buka telekung, buka tu, tak payah, masuk jari kan, basah satu jari tu, masukkan je dekat dalam tu dah cukup lah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, dia kata syarat dia adalah satu tapak tangan. Satu tapak tangan. Sebab dia kata apabila Allah Ta'ala suruh sapu, sapu dengan apa? Tangan. Tangan tapak tangan lah. Jadi minima dia adalah satu tapak tangan. Jadi kawasan depan ni itu minima. Dan bagi mazhab Malik, Imam Malik kata berdasarkan hadis Nabi sentiasa buat apabila sapu kepala, Nabi akan temukan kedua tangan dan Nabi akan start daripada depan, Nabi akan urut ke belakang, Nabi akan tarik ke depan. Itu wajib dalam mazhab Maliki. Jadi berbeza pandangan. Sebab apa? Sebab Al-Quran hanya sebut umum. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu. Jadi khilaf ni alhamdulillah memberi rahmat kepada kita. Waktu kita boleh buat, kita ambil yang paling maksimum, sapu. Itu sunnah paling sempurna. Waktu kita dalam keadaan darurat, tak boleh nak basah kepala sangat, satu jari je cukup. Wallahu a'lam. Kita istirahat dulu. Qul qawli hadha astaghfirullah al-azim wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat astaghfirullah al-azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.